الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا بقلوب العارفين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kita masih dalam bab zakat, kitab kita pakai pertemuan ini. Far'un man dafa'a zakatahu limadinihi bi syarti an yaruddaha lahu an dainihi. Lakum yujzi'u. Lam yajuz. Oh, lam tu dia bunyi lakum. Lam yajuz tu. Alhamdulillah. Lam yajuz. Oh, ada salah kita ni. Wala yasihu qada'u dain biha fa inna wa ya zalika bila syartin jaza. Wala yasihu qada'u dain biha wa kadza in wa'adahu al-madinu bila syartin fala yalzamuhu al-wafa'u bil wa'di walau qala li gharimihi. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata mewujudkan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Dengan limpah kurnia dia itu diberi lagi limpah kurnia besar kat kita. Dengan kita dilahirkan daripada mak ayah kita Islam, dengan itu kita dihukum Islam sejak kecil lagi. Alhamdulillah. Islam yang kita dapat pula limpah kurnia Allah Ta'ala beri, kita dibesarkan dalam keluarga masyarakat yang membantu kita dan memudahkan kita untuk dalam keadaan taat, ikut perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Nikmat besar lagi Allah Ta'ala beri kat kita, disedarkan kita, diminatkan kita, dihalobakan kita untuk belajar dan memahami pelajaran agama. Alhamdulillah. Lebih lagi pelajaran agama yang nak diajar ni, yang dijadikan kita ada minat, kecenderungan, kehalobaan, kehendak, ialah bab nak mengenal Allah Ta'ala, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bab mengenal syariat yang diajar, ditunjuk ajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur diberi kepada kita kelapangan masa, keupayaan boleh hadir pada malam ni untuk solat maghrib berjemaah. Alhamdulillah, dapat kita insya-Allah malam ni nak meneruskan kuliah yang tertangguh disebabkan peristiwa-peristiwa yang ada sekeliling kita. Terakhir katanya bulan Februari ya. Jadi 2/3 tahun. Sebut 8 bulan tak rasa sangat tak? Lebih pada setengah tahun lah. 2/3 tahun, 8 bulan. PKP sekali lagi je, setahun lah kita tak jumpa kan. Dah lah sebulan sekali. Alhamdulillah dapat. InsyaAllah malam ni, kalau ikut bulan-bulan lepas tu ada yang boleh datang. Saya boleh datang kat sini pula, tak panggil lagi. Sini panggil, saya pula ada pergi, ada program lain pula kan. Inilah kesempatan yang ada pada kita, insyaAllah.
kita nak manfaatkan meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Batul Mu'in ni berkenaan bab zakat, dan kita duk bicara ni bab asnaf melekot, dan kita duk nak menyambung ni adalah beberapa permasalahan mengenai bab berhutang, nisbah nak beri zakat kepada orang berhutang. Orang berhutang ni memang salah satu daripada asnaf untuk menerima zakat. Kita telah bicara dulu, tambah berhutang tu khasnya berhutang untuk buat perkara agama. Masjid tak cukup duit, kita pergi kedai hardware misalnya, kata hantar barang ni atas nama aku, pasir, batu, besi, simen, apa keperluan-keperluan masjid untuk pembinaan tu, buat nama saya memang tak ada duit, tapi hutang untuk buat masjid atas nama saya. Orang tu ialah berhutang untuk buat kebajikan, hutang untuk buat masjid, hutang buat surau, untuk buat madrasah, hutang untuk memperdamaikan orang kelahi. Dan ada beberapa perkara yang kita bicara lepas. Yang ni ialah antara hutang yang memang disuruh dalam syarak, bahkan memang digalakkan dalam syarak. Bahkan kalau siapa pelaksana dia dengan sebab dia berhutang ni, sah untuk dia melayakkan diri dia untuk terima zakat daripada orang-orang yang berharta untuk melansaikan hutang dia. Pasal hutang dia ni memang hutang yang disuruh oleh syarak, hutang yang bukan semua orang pun boleh buat, dan pengorbanan berhutang untuk melaksanakan syarak, berhutang untuk dirikan masjid, berhutang untuk buat pondok, berhutang untuk berdamaikan orang kelahi, berhutang untuk mendirikan madrasah, berhutang untuk menyara ibu-ibu tunggal, berhutang untuk membiayai anak yatim, berhutang bukan senang tu. Jadi dengan sebab pengorbanan yang dibuat pada ni, dia termasuk dalam satu asnaf, dan besar asnaf dia tu. Inilah antara kaifiat cara hidup Islam yang diajar pada dalam agama kita. Kalau nak berhutang, berhutang macam ni. Bukan berhutang beli rumah, bukan berhutang beli kereta. Baik, macam perli je. Tak, perli apa. Patutnya kereta pun kadang bukan perlu pun sangat, sikit lah kan. Orang yang tak perlulah, yang perlu-perlulah kan. Kadang-kadang bukan perlu hutang pun, boleh je beli kereta buruk, tapi gaduh nak beli kereta baru. Macam-macam ayat katanya untuk meluluskan supaya boleh hutang tu. Dah lah hutang tu satu hal, dah hutang pula tambah zaman ni hutang-hutang ni loan riba pula tu, kan masalah macam-macam. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua daripada apa cara hidup yang batil, yang tak betul, yang tak menepati dan tak menepati SOP syarak kan. Guna tambahan ni, guna SOP, orang senang faham kan. Ni pakai lituk muka siapa? SOP kan, bagus kan. Padahal kalau ikut kita lah kan, saya sebut sikit sini, teruk sangat ke COVID-19 ni. Tengok ada orang baru lepas 5 hari dia kena, tengok sekarang pulih sepenuhnya. Jadi tak apa, kau pakai ubat apa pun, bukan vitamin C je, sabit bagi apa, asid ascorbic kan. Tak faham sudah dengar sebut asid ascorbic kan, vitamin C, asid ascorbic je pun alah, boleh sihat sepenuhnya. Jadi dia bukan macam kanser, bukan macam darah tinggi, kecil manis 10 tahun duit ni betul. Mana ada 5 hari boleh sembuh, mana ada. Kalau ikut tu bahaya lagi. Tapi COVID ni yang duk kata bahaya ni, tak ada bahaya ke mana pun, macam main game je. Saya sebut gitulah kan. Pasal tengok belakang ni macam game makin banyak tak? Kalau dulu macam tak berapa nak pasti ni ada orang gaming something kan. Tapi mana macam game je lah. Tambah pula Malaysia nak beli vaksin. Satu lagi lah, baran saya tengok beli vaksin 5 hari boleh sembuh, tak payah bagi vaksin pun, ubat pun tak ketemu lagi. Jadi maksudnya tak adalah teruk sangat kan. Tapi juga apa ramai orang yang sepatutnya dapat zakat tak bagi zakat ni, tak sibuk pun. Macam tu kan. Tindakan pula tu drastik pula tu, naik je sekluster merah, masjid tak boleh pergi, Jumaat tak boleh. Cepat kan, cepat. Tapi kalau isteri dibelasah oleh suami, buat report,
Ni muka lebam-lebam, patah kan, sabit. Ada saksi daripada jiran, tetangga, kaum kerabat. Nak timbul fail 4 bulan tu. Kenapa sampai macam tu? Pelik je. Kena main game lah. Memang main game lah. Mas, tuan-tuan kot duduk sini kan tak ada apa-apa ni. Kami belah dulu dah bukan PKP pun. Tapi macam PKP lah. PKPB kan. Boleh tak boleh jemaat. Jemaah boleh 13 orang je. Pondok pun tak dibenarkan mengajar. Padahal tak sampai 20 orang je rasanya. Belah dulu. Tapi masjid dah tak bagi buat jemaat lah. Wow. Sikit lah. Orang tak tahu dah. Satu Malaysia dekat ni. Dia like Singapura, Sydney, Tokyo ada. Apa pelik lah tengok. Kenapa begitu drastiknya. Macam tu lah kan. Konon nak jaga sesuatu. Tapi benda-benda yang sepatutnya kena jaga, yang kena ambil berat lebih besar daripada tu, tak jaga pun. Anak-anak muda kita yang tak sembahyang, lagi bahaya besar daripada COVID-19. Lagi bahaya besar. Yang tak dapat akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada wahabi tumbuh ni macam cendawan ni. Tak ada ambil tindakan baru. Buat madrasah pula tu. Yang buat live satu hal. Patutnya buatlah tindakan. Mana menteri apa? Multimedia. Mana? Takkan tak pernah tengok ke media-media mereka yang duk merepek ni. Lagi sesat besar kan. Pula tu bukan perlu sentuhan, bukan perlu konteks sosial. Konteks touch screen. Ujung print, ujung finger saya. Boleh ada kontak lah. Pula tu tak masuk pula tu. Sesat gila pula tu. Okay, sikit lah saya sebut sana. Memang kena ada banyak risau itu. Allah. Mudah-mudahan taklah pelara kita semua dapat fahaman yang betul. Khasnya dapat iman yang sahih, iman, kelezatan iman untuk buat taat pada Allah Ta'ala. Sentiasa zikir, ada tauhid, ada syukur, ada atas nikmat diberi. Sedar pula apa yang ada kat kita ni amanah, tangan, mata, kaki. Ni saya ni mulut lah ni, saya faham. Amanah ni untuk cakap benda yang sepatutnya kena cakap. Benda tak payah cakap, tak payah cakap lah. Jadi ni kena cakap siapa? Memang kena cakap lah, kerana ada orang tak berani cakap. Kalau orang duduk dalam kerajaan, dia tak berani nak cakap pasal aku pun makan gaji yang kerajaan. Saya tak makan gaji yang kerajaan. Dan kalau makan gaji yang kerajaan pun sepatutnya inilah sikap kita. Kita biar jadi macam Masyitah, tukang sikat rambut Fir'aun tu. Makan gaji dengan Fir'aun, tak takut dengan Fir'aun. Sikat rambut anak Fir'aun, kata tak isah Fir'aun. Jatuh je sikat, tak isah Fir'aun. Celaka Fir'aun, celaka Fir'aun. Oh, kau kata celaka bapak aku bapak aku Tuhan. Tak isah Fir'aun kata dia. Rabbi wa rabbukallah. Rabbi wa rabbuki wa rabbu abiki Allah. Tuhan aku, Tuhan bapak engkau. Tuhan kau kali, ayah Allah. Oh, aku repot bapak aku, repot lah. Tak takut tu kan. Orang yang ada iman ni la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ada masalah. Jadilah macam Masyitah tu. Jangan jadi macam Masyitah Malaysia. Oh, itu tak payah syarah banyak. Itu mengguris luka lama. Okey. Cukup. Bukan kisah cinta ni. Okey, dah faham tu. Okey. Alhamdulillah. Baik. Nak sebut apa ni? Benda-benda yang salah kena cakaplah salah. Itulah. Ada orang tak berani cakap. Sekurang-kurangnya untuk ada iman dalam hati, jangan sampai ada perasaan kasih pada benda maksiat dan dosa. Ada orang bila tak boleh Jumaat, tak boleh Jumaat. Kan? Seronok dengan Jumaat. Tak boleh mengaji, ustaz tak datang. Lega saya tak gaduh pergi masjid lah. Sembahyang kat rumah je. Astagfirullah. Orang yang beriman ni tak lagi masjid macam mana? Allah, tak lagi masjid, tak lagi jemaah. Dah rasa gundah gelana, tak boleh taat lah. Tengok masjid kosong lah, lalu tak lagi. Siap pagar, kunci ni. Siap ada orang jaga ni. Ni siapa ni? Pelah dulu, tak boleh ni. Macam kita pula balik pada Sabah pula kan. Dan memang ada arahan pun kan. Kalau Kelah Hulu boleh Perak ni, Majlis Gerik dah keluar arahan dah. Ada cerita nak sebut juga. Pejabat agama daerah Gerik dah keluar arahan tak membenarkan masjid dan surau kawasan Gerik untuk dihadiri oleh guru-guru tenaga pengajar daripada daerah Kelah Hulu. Macam kita kluster bah Pekalai tu. Bukan Pekalai Begoh ni.
Kalau dulu tu kan dia panggil kluster Bah kan. Bah tu daripada Sabah ni lah. Macam kita pula ada konteks sosial pula macam daripada geng-geng Sabah ni. Padahal kita bukan yang apa yang perlu disaring, yang kena apa kuarantin 14 hari, bukan pun. Macam apa benda ni, apa masalah ni. Jadi apa sebenarnya rancangan ni sebenarnya, tak tahulah, pelik kan. Tak tahulah kata macam mana. Pasar market boleh lah pergi. Macam tu kan. Kalau nak kata betul-betul bahaya tu, kenapa masjid yang dijadikan sasarannya? Kenapa Jumaat yang jadi sasarannya? Majlis ilmu yang jadi sasarannya? Pondok sasarannya. Keluar arahan macam tu, pondok tak dibenarkan mengajar lah. Alay. Pondok ni macam duduk serumah lah tuan-tuan kami. Setidak-tidaknya kuarantin kan, budak pondok tak boleh keluar, contoh kan. Dia macam dalam rumah lah tuan-tuan. Konteks sosial, mengaji. Kalau duduk tak ada orang luar masuk, okey, jangan bagi orang luar masuk. Kan kita dah wabak ni, orang luar jangan masuk dalam. Orang yang duduk dalam wabak jangan keluar. Duduk je. Bukan tak bagi mengajar. Sekolah boleh lah mengajar. Sebelah tu ada sekolah boleh mengajar. Sekolah rendah boleh mengajar. Pondok tak boleh mengajar. Ya Allah. Kan pelik kan. Ni rancangan WHO ni. WHO tu apa? Persatuan Ulama Malaysia. Ulama sedunia. Yahudi. Alhamdulillah orang kedai pun kan. Allah, tak boleh. Saya sebut tu dulu kan. Pasal kita itu peristiwa yang sedang berlaku kat kita. Ni pun kampung tak tahulah berapa hari pula. Esok kena pula kuarantin dengan apa ke. Nak jumpa setahun lagi lah pula. Kena sekali tu pun, hari tu pun tak sampai angka sampai 800. Ini 800. Esok kena 1000, 2000. Setahun lah pula, 2 tahun lah pula kita tuan-tuan. Dalam yang mengaji pun tak apa orang. Allah. Inilah sikitlah ke sana. Baik. Tertib kitab kita ni, masa kita baca ikut tertib kitab. Tengoklah ni. Far'un. Hadza kalamun mufarra'un lima qablah. Kata dia, man dafa'a zakatahu lima dinihi bi syarti ay yaruddaha lahu an dainihi lam yajuz. Lam. Saya ni kitab ni adalah betul baca ni muskil sangat. Mujur ada orang pegang haram. Lam yajuz. Terjemah asal apa? Kata dia ada satu orang ni, dia beri zakat dia kepada penghutangnya. Masuk penghutang ni pada orang yang berhutangnya. Dia berhutang pula siapa nak makan, nak minum, caraan hidup dia tak cukup, masalah tu dia berhutang. Tak kita 10,000, 8,000, katalah itu contoh-contoh angka-angka gitu. Ataupun dia hutang lah RM100, RM200. Jadi orang tu dia berhutang kat kita. Dan dalam senarai asnaf ni, antara yang boleh terima orang berhutang. Dan orang ni nak kena bayar zakat. Dan yang tu ialah orang yang berhutang dengan dia. Jadi atas nama berhutang, orang tu ialah orang berhutang. Jadi dia nak bagi zakat kepada orang berhutang. Cuma dia buat taktik macam ni, dengan syarat bahawa dia memulangkan zakat itu kepadanya sebagai bayaran hutang. Kau ada hutang kan? Ada 300 hutang saya kan? Saya nak bagi zakat ni. Saya bagi nanti, kamu bagi baliklah kat saya, pasal ada hutang kat saya 300 kan? Ni saya nak bagi 300. Bayar saya punya zakat. Tapi gunakanlah zakat tu bayar hutang ya. Awak asnaf kan? Ni nak ambil. Betul? Ambil. Bayar hutang. Macam mana? Tak harus dan tak sah. Lam yajuz wa lam yasih. Tak sah. Jadi tak sah tu pasal apa? Pasal letakkan syarat. Kalau dia berhutang, memang dia orang selayaknya untuk terima zakat, kita bayar hutang kat dia, silap. Kita bagi zakat kat dia, sah terima zakat tu. Sah, tak ada masalah. Tapi masalah tahu mana? Tambah syarat. Sepatutnya bagi itu mutlak. Pasal kaedah kita ada belajar dulu awal-awal saya sebut buat zakat, isyarat Quran pun dia sebut innamas sadaqatu lil fuqara. 4 di depan tu dengan lam, lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. 4 tu dengan lam. Kemudian belakang tu 4 lagi wa fir riqab dengan fi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibni sabil, dia dengan fi. Ingatlah balik pelajaran. Bila dengan fi ni macam mana pun tetap dengan lam atau fi, bila bagi pada orang yang asnaf ni, itu adalah milik dia.
Hak dia nak buat apa pun. Jadi sama ada dia nak gunakan duit tu untuk bayar hutang ke, ataupun dia terima-terima, mujur lah, kata dia. Lepas sikit lega ni pun PKP, tak boleh kerja, berniaga pun dah lama tak berniaga dah, kata dia. Contoh lah kan. Meletakkan syarat tu adalah satu kesalahan. Jadi tak sah bayar hutang dengannya. Dia sebab wala yasihu qad'ud dain biha. Tak sah bayar hutang biha bizakat tadi. Jadi kalau orang nak bayar hutang dengan zakat yang telah disyaratkan bagi zakat diterima, menggunakan duit yang sama, ain duit yang sama di atas syarat yang dikenakan untuk bayar zakat, untuk bayar hutang, jadi tak sah bayar. Seolah-olah macam apa nak sebutnya ni, buat trik je kan untuk dapat duit balik, bagi dengan letakkan syarat untuk dapat duit balik, bunyi yang nampak macam patuh syarat, tapi di atas syarat tu awal-awal dah dikenakan, tak sah. Itulah sekali lalu sebut. Fa inna wa ya zalika bila syartin jaza. Baik. Jika kata dia berniatlah oleh kedua-duanya zalik, demikian itu, seorang nak bayar zakat, seorang lagi memang dia niat, aku ni kalau ada duit apa-apa aku nak bayar hutang secepat mungkin. Masing-masing niat. Tak ada pun syarat apa-apa. Orang bayar zakat pun kata dia, engkau ada hutang kat aku 300 itu kan. Macam ni lah, aku pun ada 300 ni. Contohlah saya berbuah angka tu yang sama, sedang kan. Aku tahu kau memang susah, ambil lah. Ni ada zakat sikit, ambil. Niat zakat apa satu ni saja saya tunjukkan lafaz untuk dia kan. Dia tak ada niat syarat-syarat apa-apa, ambil. Alhamdulillah, kata dia. Macam ni lah, saya ni sebenarnya dah niat, ada duit yang terdekat ni, lama dah saya hutang tak bayar dengan awak, kata dia. Ni awak saya dapat ni, saya memang niat dapat je duit, saya nak bayar hutang. Saya nak bayar hutang lah pakai duit ni. Macam mana? Sah. Pasal apa sah? Pasal tak ada syarat apa-apa. Bagi ni istilahnya daripada niat hati masing-masing. Yang ni ikhlas dia maksudnya untuk tunaikan tanggungjawab zakat dia. Yang ni pun kerana Allah Taala untuk dia nak bayarkan hutang dia. Macam ni kalau macam mana? Jaza. Kalau dia niat dengan tak ada syarat apa-apa, harus. Saya tolong baca kitab dan bagi huraian sikit tuan-tuan. Wala yasihu qada'ud dain biha. Fa inna wa yazalika bila syartin jaza. Wala yasihu qada'ud dain biha wa kadza. Jadi dia buat terbalik lah. Wala yasihu qada'ud dain biha. Dan wala yasihu qada'ud dain biha. Ada satu kali lagi pula. Habis dah. Jaza. Wa kadza in wa'adahu. Jadi ayat ni berulang 2 kali. Itu yang kitab ni kan ada masalah macam ni lah. Dia ada bila salin balik dia mengantuk ke apa tak tahu ni. Dia ulang balik. Dah bolehlah bayar hutang pakai duit tu, apa masalah. Tadi pasal duk janji pun syarat. Satu tak boleh. Sikit kalau saya sebut bab ni, dia serupa macam masalah muamalat. Kemudian bab munakahat. Orang perempuan ni dicerai talak 3. Dia takkan boleh dikahwin balik dengan suami lama dia, melainkan dia kahwin baru, suami baru pakai bersama dengan dia, cerai habis dah, baru boleh balik pada suami lama. Kawan dah gedik-gedik nak bini lama, dah gila talak bunyinya gitu kan. Tu buat apa? Dia upah kan. Buat syarat. Kau pergi kursus nikah mau bagi semua, aku belanja aku tanggung. Dengan syarat nanti bila kau dah kahwin, dah pakai, jangan kau ceraikan dia, aku nak ambil balik lagi. Jadi kalau bubuh syarat, cuma dalam kaedah fiqh kita, syarat tu yang besar sekali yang tak sah ni apa dia? Kalau bubuh syarat dalam akad nikah tu, ada pula agensi-agensi ke cubuhlah contoh kan, ataupun akad ikut prosedur, betul, jumpa tok naib wali apa sebagainya, aku nikahkan akad nikah gini. Tambah dalam akad tu dibubuhkan syarat, dengan syarat apabila aku telah pakai isteri aku, maka aku dengan itu akan terjatuh talaklah ia dengan aku pakai akan dia. Macam mana? Okay.
batal nikah. Pasal nikah bersyarat yang tu tak sah. Ada pula nikah-nikah apa dia pakai terbatal, terjadi talak. Nikah menatang apa? Kan nikah menatang yang itu kan. Apa punya nikah ni? Batal. Tapi kalau tak ada syarat apa-apa, tapi jadi macam mana jadi kan. Dia pun kumpah ni untuk suruh kahwin. Kau kahwin je lah, apa nak jadi jadilah kan. Aku janji kau kahwin nanti apa jadi pun nanti satu hal kalau aku kena kat dia, dah ada dah peluang aku untuk ambil dia pasal kau dah pakai. Katalah gitu. Bagi ya. Dia tengok jadi macam mana sepatutnya jadi. Jadi pakai 2-3 hari lepas tu kelayu cerai. Macam mana? Ambil balik. Okey, sila. Tak ada masalah. Masalah tahu mana? Bersyarat tak boleh. Khas kita dalam mazhab Syafi'i ni yang paling besar tak boleh syarat tahu mana? Dalam akad tu jangan apa-apa syarat. Okey, siap. Sejuk saja sikit teringat bab tu untuk menunjukkan bila mensyarat itu tak sah. Wa kadza in wa'adahu al-madinu bila syartin fala yalzamuhu al-wafa'u bil wa'di. Macam itulah juga, tapi kadza ni ada khilaf. Dia kata apa? In wa'adahu al-madinu, jika menjanjikan akan dia akan dain. Orang yang beri hutang ni madinu oleh orang yang berhutang. Bila syartin dengan tak ada syarat. Macam mana orang yang berhutang dengan kata, "Ish, aku kalau dapat duit lah, kalau boleh aku nak bayar hutang aku kat kau." Oh iya kan? Kawan pun dengar gitu, loncat lah dia pasal orang tu nak bayar hutang kat dia kan. Ambil 300. Dia bukan janji untuk aku bayar ni kau bayar kan, tapi di atas orang yang berhutang tu yang janji. Aku ni dah nazar lah, aku dapat je duit lepas ni. Bos, itu contoh nazar lah. Dapat je duit lepas ni, aku nak jadikan duit ni sebagai bayar hutang. Aku dah lama dah hutang dengan kau tapi tak bayar-bayar ni, maaf dah. Ya ke? Bagi. Dia kata macam mana? Dia tak ada bersyarat apa-apa, cuma dia ada janji itu ataupun nazar itu. Fala yalzamuhul wafa'u bil wa'di. Jadi bila dia kata dia nazar, katalah dia nazar tu, tapi bila nazar ni dia kena tunai lah pasal nazar kan. Macam mana pun dia langgar nazar, dia bayar kifarat, dia tak bayar hutang tu boleh. Okay, dah nazar boleh. Nazar ni bila dia tak tunai, dia kena bayar kifarat nazar. Kifarat nazar ialah serupa macam kifarat sumpah. Macam mana pun atas asal ayat dia, cuma nazar tu saya tambah, saya sebut tadi contoh tu kan. Kalau dia tak ada itu, dia kata isi aku ni kalau dapat duit, aku cadang nak bayar hutang dengan kau. Iya ke? Ambil 300. Soal, adakah dengan dia kata aku cadang tu untuk bayar hutang yang aku tahu hutang dengan kau bila aku dapat duit dalam masa terdekat ni, adakah wajib disempurnakan janji ni? Tambah pula dia janji, aku janji aku kalau dapat duit selepas ni yang terdekat ni aku akan bayar hutang aku dekat kau. Kan dia janji kan. Kawan tu kata baik, ambil 300. Kawan tunggu. Apa? Kan dia janji ni nak bayar hutang kan. Kawan pun dapat 300 belah. Goodbye, thank you. Belah je. Tadi janji kata nak bayar kalau dapat duit yang waktu terdekat ni. Dia kata apa? La yalzamuhul wafa'u bil wa'di. Tak wajib orang yang berhutang tu tunaikan janji dia untuk bayar zakat, untuk bayar hutang. Tak wajib. Pasal apa? Hak dia. Tak wajib tunai pun. Dia cerita macam serupa macam Cina buta dia lah. Kahwin, janji nak cerai. Kahwin, isteri pun kata jangan cerai dengan saya bang. Saya tahu abang ni upah kan. Saya tak nak balik dah dekat orang lama tu. Saya suka kat abang ni. Walaupun kita baru je berjumpa, saya pun tak pernah kenal abang dulu. Tapi saya tahu budi bicara abang. Hari pertama saya dah jumpa, the first impression, I like you. Macam mana? Wajib ke dia kena lepas cerai? Cuma jaga lagi, dia hantar kongsi gelap ke, dia pupuh lagi. Tapi wajib ke dia cerai? Kalau paksa pun lagi, kalau disebut lepas, kau dah aku tubi kau, aku lembek kau, mati kau, macam mana? Atas jalan paksa, baiklah aku cerai isteri aku. Dia lepas, tak jatuh talak. Siapa kena paksa? Saja saya buat misal ke sana kan. Memang macam tu pun dalam kitab fiqh kita. Walau qala li gharimi, kalau berkata seseorang kepada orang yang berhutang dengan dia, ja'altu ma'alaika zakatan, aku jadikan apa yang atas kau ni sebagai zakat. Maksudnya kau ada hutang aku 300 kan, aku ni ada tanggungan aku semua kena bayar zakat 300. Katalah gitu kan. Macam ni lah. Hutang kau kat aku tu, aku jadikan zakat.
Dia cakap macam tu. Hutang kau kat aku tu, yang tu kira langsai lah. Yang tu kira aku bayar zakat kat kau. Dia tak ada bagi apa-apa pun. Tapi kata dia kira langsai lah. Aku kira zakat lah tu. Lam yujzi. Tak mau dia. Tak cukup. Sebab kaedah zakat ni, dia mesti orang yang nak berniat zakat ni, dia mesti harta tu duduk di tangan dia. Harta tu duduk di tangan dia, baru dia boleh niat zakat, baru tu dia bagi. Jadi kalau orang tu berhutang, itu macam ni lah, kau ada hutang kat aku kan, duit tu ada kat dia. Jadi kalau dia nak niat macam ni, sedangkan harta tu ada kat orang, memang orang tu wajib bayar hutang kat dia. Dia nak niat alam maya gitu, harta tu tak ada kat dia, aku jadikan harta yang ada kat kau tu sebagai zakat. Walaupun niat tu betul lah, tapi syarat harta tu tak dalam milik dia, tak dalam khobat dia, tak dalam perintahan dia, dia niat zakat macam ni tak sah. Niat zakat macam ni tak sah. Sekejap. Jadi lam yujzi alal aujah illa, melainkan baik, melainkan macam ni, in qabidahu summa raddahu ilahi, melainkan jika telah qobat, maksudnya orang yang beri hutang ni, dia dah terima duit daripada orang yang berhutang dengan dia. Adalah orang tu bayar hutang misalnya, dia bayar hutang, dia pun terima, betul, duit yang diterima bayar hutang tu semua raddahu ilaih. Bila duit orang bayar hutang tu dia dapat, duit tu dah tangan dia, dia kata apa, aku nak jadikan duit ni zakat yang wajib atas aku kerana Allah Ta'ala. Macam ni lah. Kalau bayar hutang kan, kes hutang selesai, ni aku nak bagi duit zakat, itu boleh. Pasal dia niat dalam keadaan harta tu duduk tangan dia. Walau qala. Jadi nak menunjukkan apa? Memang kaedah disebut oleh ulama kita, syarat untuk kita berniat zakat ni mesti harta tu duduk di tangan. Bab-bab wajib memang macam tu syarat dia. Zakat pergi sebut Allah. Kalau bab wajib memang syarat mesti harta tu dalam khobat kita, dalam perintah kita, di tangan kita, yang tu paling besar sekali, untuk baru sah kita nak niat harta tu sebagai zakat. Kalau benda yang bukan dalam tangan kita, tak sah untuk kita berniat zakat. Sehingga dia ada tegur buat misal macam ni. Contohlah, kita kena zakat ni 10,000 sepatutnya. Katalah kita punya zakat kena bayar 10,000. Kemudian rumah kita dimasuki oleh pencuri, perompak, begitu sana. Dia rompak harta kita 10,000 dia buat lari. Contoh saja, angka tu biar sama matching lah. Dia buat lari 10,000. Dia bagi 10,000. Kita pun niat macam mana? Macam ni lah, lillahi ta'ala, aku niat dengan apa dia ambil tu sebagai zakat aku kat dia. Tak payah bayar zakat je lah. Macam mana? Dah dia ambil, sedangkan harta tu dah lepas baru dia niat zakat. Masa tolong tu tak ada pun. Tak ada pun. Macam mana? Tak sah. Pandai. Alhamdulillah. Pasal apa? Pasal dia tak niat masa harta tu ada di tangan. Kaedah syarat niat ni, mesti harta tu dalam perintahan ni, dalam kuasa dia, dalam milik dia, masa tu dia niat boleh. Ataupun contoh, duit ni dia memang nak bayar zakat ni, tapi dia tak ada niat apa-apa lagi. Dia pun bagi sedekah, katalah RM300, bagi sedekah asalnya. Aku niat zakat pun bagus. Macam ni lah, dia dah bagi dah ni, bukan duduk tangan dia lah, kira zakat lah tu. Boleh? Tak boleh juga. Pandai. Alhamdulillah. Jadi nak niat zakat mesti harta duduk di tangan tu, baru boleh bagi. Itu bab wajib, bab zakat khas kita bercara. Kalau sedekah tak apa, sedekah boleh. Sedekah tak perlu harta ada di tangan. Contoh sedekah macam mana? Selipar kita hilang, tu tergelak tu, saya tak syarah, tak mudah saya. Kita kalau jenis barang ni orang celah ke siapa dia ambil selipar aku, untuk salah maki yang tu, bukan sampai 2,000 pun selipar. 200 ada juga weh, ada selipar mahal. Macam mana kita pun, aku niat sedekah je lah. Sah sedekah boleh. Sedekah boleh. Orang mencuri orang kita, siapa? Toyol lah ambil orangnya, buh bila toyol kan. Macam mana? Kita niat sedekah je lah.
Akhirat pun tuntut-tuntut buat lambat masuk syurga ya. Kita pun dah lah banyak masalah kan. Tahu bila pula tu nak masuk syurga. Kita tak payah kira hisap-hisap esok lah. Kira aku sedekah je lah kat mencuri tu. Doa lah, ya Allah, dengan sebab dia ambil ni mudah-mudahan dia jadi senang. Aku dah halalkan duit ni untuk dia. Mudah-mudahan janganlah bagi dia jadi mencuri lagi. Senangkanlah dia dengan duit yang dia dah ambil daripada aku ni. Aku pun dah halalkan untuk dia, ya Allah. Berkatkanlah duit ni. 300 itu bagilah dapat nilai 30,000. Ya Allah, terimalah hajatku. Tengah malam ni bangun sembahyang hajat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Boleh? Boleh? Sedekah boleh? Sedekah boleh? Ha? Power tu? Oh. Ada orang tanya Ustaz. Ha. Ada orang biasa hutang kita. Jadi kita kata dia orang nak bayar, kita tak bayar lah. Yang sikit zakat lah. Ha, sama. Rupa dia mesti terima dulu. Pasal bab-bab macam ni, orang tu masih berhutang dengan dia lagi. orang tu masih berhutang. Tak, berhutang, dia nak bayar hutang, dia kira zakat tu. Berhutang lepas, pasal dia kata tak payahlah, kira zakat lah. Dia bila tak bayar tu, lepaslah hutang dia. Tapi zakat dia tak lepas. Pasal apa zakat dia tak lepas? Berhutang memang boleh. Hutang tak payah bayar lah. Boleh tak? Boleh, atau boleh. Tapi zakat macam ni lah. Apa kat tangan kau tu, kira zakat aku kat kau lah ya. Sila. Tak boleh, tak boleh. Zakat tak boleh. Zakat kena pegang. Teknikal sikit je pun. Bagi letak 4 milik betul tu. Betul. Dia berhutang zakat. Betul. Ayat tu. Betul. Orang yang sepatutnya bayar zakat tu, hukum dia berhutang zakat. Yang ni yang kata kena mengaji. Pasal syarak ni, kita pun nak buat hukum bukan pandai kan. Kita baca kitab yang ulama dah karang. Macam ni, disiplin dia macam ni. Kalau kita buat sendiri hukum, tak apa hukum tak keluar dah. Kita tukar baca, yang baca dia tengok salah. Macam ni, ulama dah bahas dah. Ambil je, pakai je. Kita memang bukan layak bahas pun. Ya. Bayar zakat secara online pun. Bagus soalan tu. Yang tu kalau saya kata macam ni lah. Tambah musim PKP apa ni, digalakkan pembelian secara online. Pembelian online tak ada masalah. Jual beli tak apa. Tu pun ada syarat. Tahu tak ada gurur kan. Tu syarah panjang tu. Cuma atas tanya soalan zakat online. Zakat online ni, duit ni tak ada kat kita. Dia ada di bank. Transaksi. Set boleh lah ni. Kan? Masuk nombor akaun. Nombor PIN. Setuju tak setuju transaksi? Setuju. Kan? Kan? Itu kan? Hujung jari je. Maksudnya macam mana? Transaksi telah berjaya. Ya, Alhamdulillah. Memang dia wajar gitu pun. Nanti TV pun buat elang gitu kan. Saya ngaji tutup guru tak lagi. Dia kata boleh bayar cara manual boleh bayar tu. Jabat agama memanglah agama ni macam-macam lah. Itu saya sebut macam-macam lah. Tapi 8 bulan yang lepas lah. Yang ni pun lagi jumpa lagi. Orang saya bancuh lagi. Orang tadi pun bancuh lah. Kan macam-macam masalah kan. Pengurusan paling slow sekali jabat agama lah. Tapi bab tak payah pergi Jumaat cepat. Sebab itu saya pelik tu. Kalau bab lain okey, lambat. Tapi kena COVID tak payah pergi sama Jumaat. Wow, cepat. Sorry ya, siapa duduk pejabat agama tolong sampai-sampai lah kat dia mana kan. Sambung saya punya line apa yang live ni, pergi hantar link kat dia orang tak apa. Biarlah. Pasal kita tak ada kuasa, kita boleh bercakap je. Dia orang duduk tempat ada kuasa, gunakanlah kuasa tu betul yang SOP syarak, bukan SOP kementerian. Sikit-sikit ayat tu. Yang tu pun kalau kita boleh bercakap je lah, tukang bercakap je lah. Setidak-tidaknya carilah orang yang reti dalam bab hukum hakam ni jadi penasihat engkau dan kau tak reti apa. Kalau kau tak reti apa, kalau kau pandai, buatlah betul-betul macam mana sepatutnya dalam syarak. Tapi tengok macam tak betul aja. Kan kena cakap macam tu sikit lah kan. Tapi orang marah lah cakap macam tu. Tambah pula, ustaz ni ada apa? Ni ustaz mana? Ustaz bodoh ni. Memang lama dah aku kena ya. Memang kaki bangkang orang. Yang dia kaki buat tak betul dengan syarak, tak kata apa pun. Sibuk kaki lah. Okey, lebih kurang itulah. Jadi boleh ke? Tak boleh lah jawabnya. Jadi atas soal bagi online tu,
kerajaan memang macam-macam benda dia cakap boleh sah kan. Kalau ikut tuan-tuan dah beriman dengan kerajaan, tuan-tuan tak tanya dah ke saya tu. Betul tak? Jadi tanya dia siapa? Muskil lah kan. Pasal boleh faham mak ni kan. Jadi macam mana? Kalau boleh ambil di tangan bayar jabat kamu. Yang tu memang tak ada khilaf, sah. Tu pun dah tukar dah, berah ke duit. Itu pun dah satu hal dah. Ni online pula. Harta tu tak kobat lagi di tangan kita kan. Macam mana? Walaupun kata akaun kita tak boleh diceroboh, ada security dia apa-apa, yang tu hukum macam ada kat tangan, engkau boleh syarah lah tu, tapi asal kaedah kita ulama sebut apa, dia mesti kobat. Namanya saya sebut duit yang ada kat dia tu memang duit dia. Nak kira dengan kat tangan dalam bank tu, dengan apa yang ada tangan dia, mana dekat lagi, yang dalam bank ke kat tangan dia. Yang tu pun kata macam ni, duit kat tangan kau tu nampak sebiji-sebiji kat tangan dia. Yang tu kira zakat aku kat kau lah. Tak mau, tak boleh kontak hasil, bawa balik Sabah kan. Tak mau. Nanti duit tu ada kena sanitizer dulu. Sanitize kan dia apa? Contoh kan. Katakan tak nak ada pandemik COVID-19. Tak nak. Kena kira zakat saya lah. Boleh. Depan mata punya duit pun tak sah. Sedangkan transaksi tu bukan depan mata, tak nampak alam maya kan. Kan? Yang tu pun untuk nisbah nak bagi faham gitulah sekali lalu. Dia orang nak kata sah, dia orang nak pakai atas fatwa yang orang dah keluar tu punya masalah. Kalau saya tak buat gitu. Saya pasal ngaji tok guru ajar yang tu, dia kata pasal dia baca bab-bab antaranya duk ngaji tu pun bab macam ni lah. Kita pun memang dah faham lama dah bab macam ni. Saya faham tak boleh ni. Kalau orang tanya saya pun saya kata tak boleh. Saya kata tak boleh tu tak lagi langgar demo pula. Saya kata gini lah, seeloknya bayar hak biasa lah. Tak usah pakai online. Bayar yang manual tu. Apa nak sebut? Allah Itu tanya tentang bayar online kan. Itu juga macam keluar. Memang boleh kata satu Malaysia keluar. Sekarang ni fatwa dah sama dah. Apa dia? Ada zakat pendapatan. Saya dah bicara dah dulu tak? Tu tak nak bayar, bayarlah. Tapi kalau tanya saya macam mana? Wajib. Tuan buka lah kitab-kitab ulama mana yang ada sebut zakat pendapatan. Saya bagi RM10. Tunjuk kan? Tak ada. Pendapatan tak ada. Cuma tuan nak bayar. Bayar je lah. Cuma orang awam ni macam ni. Orang mungkin tak faham kan. Bila pejabat agama keluar hukum wajib ni, dia orang ni jenis orang taat kan. Tambah pula kata keluar iklan pula zakat pendapatan tak bayar, wajib masuk neraka. Memang ada iklan-iklan macam tu lah, seumpama tu lah. Saya pun tak apa sebiji-sebiji dia punya lirik keluar iklan tu, membayar neraka. Sanggup orang masuk neraka, jadi bayarlah zakat pendapatan anda. Kaedah perkiraan begini, bayar setiap bulan macam ni, potongan gaji tak ni lah, kerana anda menjadi seorang hamba yang soleh, menunaikan kewajipan harta anda. Waliz zakati fa'ilun, waliz zakat alladzina hum liz zakati fa'ilun, alladzina hum raja mulut dia betul, walladzina hum liz zakati fa'ilun. Sabit dengan Al-Quran. Anda telah percaya menjadi ciri-ciri salah seorang daripada orang soleh, alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Tak mustahil iklan dalam macam tu dalam TV memang ada pun. Tapi artis joget-joget tak ada pun. Hum finnar mu'adzabun, tak ada pun seorang angkat itu. Wafi itu. Pelik satu minggu ada yang iklan zakat negeri Johor, atau dia iklan di sini. Iklan apa? Zakatnya? Zakat negeri Johor. Ya. Dekat makam sana. Yang negeri sendiri pun tak apa. Sebenarnya kalau dibayar tu, yang tu ke Johor. Ada yang iklan, ada iklan dalam radio. Masuk Ustaz Kazim ada yang cakap. Kalau zakat negeri Johor, sebenarnya kita Ustaz, orang lipat ke sana. Sepatutnya kita kena bayar. Bayar di Perak kan? Untuk Johor. Kaedah kita pun memang kalau ikut dari segi kaedah lah, yang zakat sepatutnya apa yang dia, kalau jangan kata negeri, daerah pun asal, kampung Korea pun asal lah kan, dekat kita bayar dalam Korea kita.
Tambah kita bayar sendiri. Memang itu syarat besar lah. Cuma bila perundangan dalam bab negeri ni, kaedah dia, kita perkara hulu, kita bagi pejabat agama bagikan dekat Asnaf Batu Gajah, Kampung Gajah misalnya. Kita perkara hulu, boleh. Bab pemerintahan Islam boleh. Pemerintah boleh buat itu. Individu tak boleh. Individu tak boleh. Tapi langkah negeri tak boleh je. Tak boleh ikut. Asal kaedah kita tak boleh. Duk Perak pergi bayar dekat Johor. Sepatutnya pejabat agama Johor kata macam ni. Siapa yang bayar ni? Daripada Perak. Memang orang Perak ke orang Johor? Memang orang Perak. Tapi saya tak nak bayar ke Perak. Saya nak bayar ke Johor. Oh, minta maaf. Kami tak terima daripada bayaran daripada orang luar. Pasal orang yang duduk di Perak kena bayar di Perak. Duit ni haram kami terima. Ada tak pejabat agama cakap yang tu? Ada. Okey. Betul. Maksudnya kita tak diajar prosedur tu. Tak diajar. Undang-undang syariat tu tak diajar, kita tak ajar kita. Begitu juga kalau saya sebut itu dalam sebuah negeri kan. Kita misalnya, saya tengok ada orang bagi zakat. Bukan RM10 kan. RM10,000. Ni bawa sampul tu. Ni apa ni? Ni saya nak bagi zakat lah dekat awak. Bagi zakat. Banyak mana ni? RM10,000. RM10,000. Macam ni. Kita boleh terima tak boleh terima? Kau kena kenal. Kita kena kenal. Kita asnaf tak asnaf. Kalau tak ada dalam asnaf, minta maaf lah. Jumlah ni memang menerujakan saya. Saya kalau ikut nak sambal je. Tapi setahu saya buka asnaf zakat. Minta maaf lah. Ilmu ni tak diajar kat kita. Ilmu ni tak diajar. Betul tak? Saya balik kata tak diajar. Tak diajar kat kita. Yang ni yang kata kita tak diajar ilmu untuk jadi takwa tu, tak ada. Orang takwa ni dia ambil sekupang orang kira lah. Tapi saya tengok ada orang takwa macam ni. Tapi memang sebenarnya orang kita ni kalau diajar takwa, memang takwa. Tuan-tuan tengok saya buat. Saya nak cerita. Pasal saya pun nak sebut muamalah yang saya boleh sebut lah. Duit kadang-kadang RM10. Kita bagi RM10. Harga barang apa? RM9 9 kupang. Alah sekupang kan. Kita tak apalah duit tu halal. Kalau orang keep the change, sekupang aja. Orang kita punya amanah mereka. Sekupang ni dia tak sampai hati tau nak ambil tu pasal kata dia, yang ni tak apa. Ustaz, saya nak bulan tabung boleh tak? Nak tabung. Kau tak payah minta izin aku. Tak payah apa-apa je. Duit kau. Kita dah kata apa? Keep the change. It's for you. Kalau for you tu, kalau dia sebagai cashier sekalipun, layak untuk dia dapat. For you, for this, I'm only a cashier. I'm only a cashier. I'm as a worker here. This is not my shop. I'm a cashier. You kata keep the change is for me or for this shop? It's for you. Boleh ambil halal. Kalau dia nak potong, can I keep it in this tabung? Or it's for you? It's up to you. Whether you want to keep it in the tabung or you make it as yourself. Boleh. So, I kata keep the change for you. You. Ada tip lah. Ada tip lah kita pergi hotel. Ada tip orang ini lah. Ya. Sama. Zakat fitrah di Perak, untuk bayar di Perak, sambil Johor boleh bayar di Johor. Ya. Boleh. Memang kaedah macam tu. Fitrah. Ya. Fitrah. Oh. Lupa bayar Perak. Fitrah ni dia lain sikit pasal dia bukan bab reta. Dia bab engkau duduk di mana. Masa bayar wajib tu ada di mana? Di Perak. Ada di Perak. Lupa bayar di Johor. Fitrah lupa bayar. Bayar kat Johor. Masa tu dah ada di Johor dah. Bayar kat Johor. Dia lain dengan zakat reta. Zakat reta ada di mana reta dia ada, di situ dia bayar zakat. Tapi kalau zakat fitrah, engkau ada kat mana? Kita ada kat mana? Kita ada kat mana? Balik beraya, Allah lupa bayar kat Perak, pergi kat Johor. Dah kita ada di Johor, bayar di Johor lah. Pasal malam raya tu kita ada di Johor. Katalah gitu kan. Macam mana? Masa tu lah waktu wajib bayar zakat. Masa tu mana? Takkan nak pergi Perak. Bayar di Johor. Boleh? Ya. Kiranya bayar di Johor. Di mana kita berada. Jadi ada beza antara zakat fitrah dengan zakat harta kat situ. Okay. Yang tu pun memang satu isu dulu kan. Lain dia kata apa susah? Online ada. Ya, ialah kat Perak. Kita kalau ikut online ada sekalipun, prosedur tu mesti patut SOP dalam kaedah syarak kita. Orang mana patut bayar ke mana. Mengundi pun tuan-tuan kan ada syarat mengundi kan. Daftar kat mana? Kelah Hulu. Walaupun kau kampar, kau balik Kelah Hulu, kau boleh undi. Nama kau tak naik kat sini. Kan macam tu kan? SOP kan? Ni pun SOP syarat, kena faham lah. Tapi dengar,
SOP tu tak diajar kita. Sepatutnya dia dah keluar warta lah. Oh ni, sepatutnya ilmu ni dah diterapkan dalam sekolah kebangsaan. Orang Islam ni dah tahulah ni SOP pelaksanaan agama Islam di Malaysia. Macam ni, zakat dia, ibadat dia, pemerintah dia macam ni. Dah diajar. Tapi macam tak pernah diajar ya pun, macam tak pernah tahu pun. Itulah kalau saya itu saya sebut itu. Memang tak ada pun. Memang tak ada pun. Kod dulu tak ambil pelajaran agama, ambil lukisan kot. Sama je. Okey. Tak apa je. Memang tak ada. Pengetahuan macam ni tak disebarkan kat kita. Baik. Walau qala, kalau satu orang kata macam ni, iktal an ta'ami indaka kaza wa nawa bihi zakata fa fa'ala fa hal yujzi'u wajhani wa zahiru kalami syekhina tarjihu adamil ijza. Baik, kalau satu orang ni dia kata iktal min ta'ami indaka, dia kata kamu sukat, kata kita bos, saya bagi misal dengan apa masalahnya, ni pekerja kita, dia, bos kata kita ni, kata kat pekerja kita, dia kerja kat kedai kita, timbang beras tu segantang, itu maksudnya sukatlah daripada makanan aku, maksudnya beras aku, indaka tu engkau ada kat engkau tu, sukat wa nawa bihi zakat, dan bila kau tu sukat segantang macam ni lah, dia yang timbang kan, dia yang sukat, betul tak? Beras tu beras kita, kedai kita, tapi dia yang sukat, segantang 3,5 kilo contoh, ambil kira macam ni lah, sukat bawa balik lah tu, kira zakat saya lah tu. Sah tak sah? Memang dia punya, tapi dia pegang. Situ masalah ni. Memang dia punya, kedai dia pekerja, itu pekerja. Ni bukan pekerja. Ada orang main orang kedai kita, tengok muka dia, dia boleh terima zakat ni. Pendapatan sebulan apa? 1,200 cukup ke makan? Anak berapa? 9. Duduk mana? Duduk Ipoh. Kan? Duit tambang, duit minyak pun dah sengkit dah tu. Macam ni lah. Sukat beras tu. Buat 12 gantang. Sukat. So, saya sibuk lah. Ada urusan sikit. Sukat. Ambil semua tu kira saya zakat. Sah? Tak boleh pula, tadi boleh. Ada benda terlepas pandang lagi kan. Memang milik dia, memang kedai dia, memang dalam rumah dia. Cuma benda tu ada dekat kawan tu. Dia suruh sukat. Ngerti? Sukat tu kau. Masa dia sukat tu, kawan ni niat aja, tapi beras tu tak ada kat dia. Sukat. Wa nawa bihi zakat. Betul dia niat zakat. Fa fa'ala fa hal yuzir. Jadi kawan tu pun sukatlah. Betul dia niat zakat, betul kata bawa balik beras tu semua kira zakat saya kat kamu lah. Al yujzi'u, adakah memadai ataupun tidak? Wajah ni, dua wajah. Kata dia wa zahiru kalami syekhina, yang zahir pada perkataan guru kami Ibnu Hajar ni antara pendapat kuat tarjih dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada Syekh Ramli Ibnu Hajar pakai Syekh Ibnu Hajar. Dia kata ada apa? Ada mul ijza, tak ada. Isu apa tadi? Harta tu tak kobat di tangan dia untuk dia niat zakat. Walaupun memang harta dia, memang beras dia, dalam rumah dia. Cuma ada kat orang tu yang sukat. Kalau dia yang sukat apa? Anak apa tadi dia tengok kata, boleh terima zakat tak? Kalau ikut saya ni boleh lah. Memang dapat bantuan zakat pun. Gitu. Tunggu Ustaz. Dia yang sukat. Ni satu. Segantang. 2 gantang. 3 gantang. Dia yang sukat. Dia ni semua ni aku nak zakat. Ambil. Kita kawan tak apa, saya angkat langsung bawa pergi. Ni saya nak jadikan zakat saya. Betul ke? Alhamdulillah, terima kasih banyaklah. Memang beras dah habis pun kata dia. Hantar bagi. Boleh? Pasal apa boleh pula? Tadi orang tu sukat tak boleh, kita sukat boleh? Pasal harta tu memang harta kita, kita sukat masa kita niat tu, harta tu ada kat kita. Itu yang saya janji tu Tok Guru panjang sebut, kata dia, tak salah online ni apa yang ada di tangan tu bagi. Alah, bukan 3 juta ringgit tau, 10 ringgit 10 ringgit tu 7 ringgit je. Apa nak 7 ringgit, 7 juta kot lah payah nak bawa 7 juta. 7,000 pun tak banyak mana dah kan. 7 juta kalau nak bayar zakat kot lah payah sangat. Online aja lah.
RM7. Oh. Itu dia sekali lagi. Kalau duit kita contohnya ada RM30,000 dalam bank. Dalam bank. Ini kau cakap tak? Sebab ni dalam bank bukan tangan kita. Betul. Tanya yang ni kita cerita atas yang dia kata duit tu kena zakat lah. Macam tu lah kan. Itu kita bicara dapat duit-duit ni kan. Sembang sekali lagi, marah lima lagi. Pasal menyalahi fatwa kata dia. Saya sebut ni. Andai kata duit 30 tu kena zakat. Kena zakat. Ada dalam bank, tak ada di tangan kita. Kita kena zakat tak? Duit kita duit orang. Duit kita. Kena zakat lah weh. Cuma nak keluar zakat macam mana? Betul, pandai. Buat keluar dulu. Pergi duduk di tangan. Masa di tangan kau ni kan. Bagi. Satu transaksi online. Sukses. Transaksi telah berjaya. Saya buat cara tu lah. Buat keluar dulu. Sekurang-kurangnya macam ni. Buat keluar dulu. Pegang di tangan. Inilah adik. Aku nak bayar zakat. Katalah RM7,000. Contoh kan. RM7,000. Nak bayar zakat ni. Okey. Tengok pejabat agama yang lain. Nombor apa. Masuk duit. Transaksi. Daripada tangan tu memang kita bagi online. Tapi duit tu bukan daripada akaun kat sini. Yang di tangan tu kita bagi. Yang tu gagah juga. Pasal duit masa kita lihat tu di tangan kita. Pasal dalam kobat kita. Macam tadi aku tahu beras tu. Kita nama premis kita, kedai kita. Kita suruh dia sukat. Tapi niat kat dia. Masa kita niat tu, harta tu tak ada di kita, bukan kobat kita. Dalam kobat dia. Tu pun wajahan ni. Zahir kalam Ibn Syekh Ibn Hajar apa? Tak mau ada. Satu kalau orang tanya saya, sah ke orang ni? Kata kalau boleh elak. Zahir perkataan ulama kita, lam juzi. Tak mau ada. Tak mau ada. Nak bayar juga. Buka hati kau lah. Lah ni kalau lagi lebih-lebih tak boleh, marah ni mah. Itu ustaz ni suka langgar fatwa. Yang dia langgar fatwa ulama tak kata apa pun. Kalau saya nak bela diri, saya kata ni, saya bukan langgar fatwa. Ini pendapat saya. Yang saya mengaji, saya faham dalam kitab sebut macam ni. Kalau tuan-tuan kalau mengaji macam ni, saya dah sebut kan. Kalau tanya tuan-tuan akan pilih yang mana? Ambil saya ke? Ambil yang Majlis Agama jawab? Saya pun saya tukar baca je kan. Yang dalam kitab ke yang Majlis Agama ni? Syok mana lagi? Syok kitab lagi kan? Alhamdulillah. Tuan-tuan kata syok Majlis Agama lagi. Saya ambil kan? Baik. Wasabilillahi wa huwa al-qa'imu bil jihadi mutatawwi'an wala ghaniyan wa yu'tal mujahidu an-nafaqata wal kiswata lahu wa li'iyalihim dhahaban wa 'iyaban wa thamana alatil harbi. Baik. Seterusnya kita nak masuk ni asnaf yang ketujuh. Lepas tu ke-8 lagi Ibn Sabil. Siapa dia? Sabilillah. Ingat perkataan ni orang zaman ni banyak sebut. Tapi siapa Sabilillah? Kefahaman Sabilillah ni yang dipaham ni telah dibuka seluas-luasnya. Sedangkan Sabilillah maksud dalam bab asnaf, dia adalah satu kumpulan khas. Dia bukan umum Sabilillah. Siapa Sabilillah ni? Dalam asnaf ni. Hum. Kalau ikut yang ni, kita baca kitab mazhab Syafi'i. Kitab mazhab lain pun sama. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali rahmatullah alaihim ajma'in. Sama pendapat mereka. Siapa dia Sabilillah ni? Siapa dia? Mereka ini, Sabilillah ni adalah al-qa'imu bil jihadi mutatawwi'an. Orang yang menegakkan jihad sukarela. Orang yang sukarelawan jihad. Bukan bomba sukarela. Bukan rela. Itu pun nama je rela. Tak bayar upah, tak rela kerja. Itu rela ni kalau kita nak panggil buat kerja, dia boleh turun kan. Dia tapi kena bayar upah kan. Kita yang meminta perkhidmatan kita yang kena bayar upah kat dia. Macam tu kan. Saya pun baru tahu ya. Saya ingat rela ni memang rela sungguh. Oh rupanya bukan rela, bayar rupanya. Kena tulis bukan rela nanti, bayar. Kasar bahasa ni. Ya memang betul lah bahasa ni. Bukan rela, bayar. Bayar.
Rela ni macam mana? Allah, macam unit amal tu, rela gila punya. Yang pakai unit amal, yang pakai topi, pakai baju merun tu. Aku rela. Oh tu memang rela betul. Rela betul. Suka rela. Suka rela betul. Jadi jihad ni, jihad suka rela. Bukan ahli rela yang masuk jihad. Bukan. Bahasa kan. Yang suka rela jihad. Maksudnya rela berjihad dengan belanja dia sendiri untuk pergi jihad. Tu yang istilahnya al-qa'im bil jihadi mutatawwi'. Mutatawwi' ni suka rela, dia turun dia sendiri dengan belanja dia sendiri, di atas inisiatif dia sendiri, dia sendiri nak mati fisabilillah. Jadi faham ni, fisabilillah bukan askar yang dibayar gaji oleh kerajaan. Dia tak jadi duduk fisabilillah untuk jadi asnaf zakat, tak boleh. Jadi kalau asnaf bagi dekat askar, tentera, polis, askar polis hutan, PGA tu, tak boleh. Pasal apa? Dia askar yang dibayar gaji oleh kerajaan. Untuk zakat bagi dekat tentera, tak boleh. Tentera ni tak boleh. Tentera mana? Tentera sukarelawan tu, yang nak jadi askar, rela diri untuk jadi askar, belanja sendiri. Sama dia ada duit, tak ada duit tu. Tak ada duit, nak belanja susah juga kan. Pasal nak beli alat pegang, senjata, semua kena beli sendiri. Dia kata, belilah apa bom, bazooka ke apa, semua duit aku. Satu peluru pun berapa kan, bukan 2-3 kupang. Jadi dia keluar sabilillah dengan sukarela macam ni. Inilah maksud sabilillah dalam kitab, dalam Quran khasnya. Begitu juga kitab-kitab fiqh. Seingat saya dalam mazhab 4 tu, tengok dulu, telaah apa dulu, Tok Guru pun biasa sebut bab tu. Inilah maksud sabilillah yang dalam kitab. Inilah asnaf. Asnaf. Walau ghani kan, kata dia sekalipun sukarelawan ni dia orang kaya, sekalipun dia kaya. Macam kita pernah belajar bab amil dulu. Amil, dia dilantik untuk jadi amil, walaupun kaya dia boleh terima duit zakat. Maksudnya dia amil, dia punya topi dia amil. Dan ni topi dia sukarelawan jihad sabilillah. Walaupun dia kaya, memang dia ada juta-juta duit, nak pergi perang ni tak ada masalah kat dia. Nak beli kenderaan kereta kebal, beli raket, jet perjuang, semua dia ada, dia boleh beli. Tapi sukarela dia ahli zakat. Pasal sabilillah mutatawwi', sukarelawan jihad. Wa yu'tal mujahidu. Baik, orang yang mujahid macam ni, orang sukarelawan jihad macam ni, nak bagi apa? Diberikan dia nafkah dia, makan minum dia, pakaian dia, wal iyali, dan juga untuk kaum keluarga dia yang ditinggalkan, isteri dia, anak dia, isteri-isteri dia, anak-anak dia. Waktu dia pergi, sepanjang pergi perjalanan pergi dan balik, yang tu termasuk dalam kadar apa yang nak diberi kepada dia. Kalau dia dah beli sekalipun senjata tu dibiayai oleh, untuk senjata tu katalah nilai dia 2 juta zakat untuk dia. Maksud apa? Dia ni bukan sebarang orang. Maksud apa? Dia boleh korbankan harta dia sendiri untuk dia sabilillah. Dia ahli zakat. Dia ahli zakat. Bukan saja untuk dia. Jadi pasal dia pergi nanti, ada anak isteri yang ditinggalkan kena nafkah. Belanja dia termasuk belanja anak isteri yang dia kena tinggalkan untuk dia bagi nafkah tu. Yang tu pun termasuk dalam amount yang sepatutnya dia boleh terima untuk dia sebagai sabilillah. Kalau ni sebab kata kadar mana yang dia boleh terima, dia fi sabilillah, sejauh mana belanja yang dia perlukan untuk pergi perang, dan anak isteri yang ditinggal dalam tempoh peperangan pergi dan balik adalah termasuk dalam belanja dia. Belanja dia. Pasal kita belajar dulu pasal Ibn Sabili, dia fi sabilillah, dia tak boleh bagi lebih daripada kadar yang dia perlu untuk sabilillah. Tak boleh bagi lebih. Kalau fakir miskin boleh. Fakir miskin dia perlu katalah 2,000. Dia tu zakat kumpul-kumpul habuan dia 20,000. Bagi 20,000 sekalipun sebab 20,000 tu dia kaya. Boleh? Tak ada masalah. Tapi kalau fisabilillah, berapa belanja dia? Kalau belanja dia katalah 20,000, dia hanya boleh ambil 20,000. Sekupang pun tak ada lebih. Cuma 20,000 tu apa? Apa belanjaan dia, pakaian dia, baju kebal dia, baju besi dia, senjata dia, pisau, pistol, bayonet, apa semua tu, makan minum dia, anak isteri dia yang ditinggalkan, semua belanjaan dia, ambil air, rumah sewa, apa semua. Berapa? Kalau 20,000, dia boleh ambil 20,000. Itu adalah amount yang dia boleh dapat untuk dapat bayar zakat. Sekupang tak ada lebih. Fakir miskin lain. Pasal fakir miskin dapat harta asnaf dengan lam. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. 4 belakang tu wa fir riqab dengan fi. Beza lam dengan fi kat situ. Okey.
wa samani alatil harbi. Pergi balik dan juga harga alat perang. Siap. Itu sabilillah. Okey, yang tu yang dalam kitab. Masalah kita sekarang ni lah. Sabilillah yang dipaham, saya boleh kata macam mana, satu dunia ada faham salah kat sini. Dia faham apa? Sabilillah. Ada orang ni beli zakat macam ni. Ada orang nak buat kenduri, dia beli beras 3 guni, buat apa? Ni zakat saya. Yang ni buat kenduri, sabilillah. Itu zakat, sabilillah. Pada dia buat kenduri, sabilillah. Ada yang kenduri, ada yang macam ni. Fidyah apa? Mak Tafiz. Pergi buat beras 30 guni, dia fidyah ke apa kan? Ni macam mana? Buat apa? Mak Tafiz ni sabilillah. Anak yatim sabilillah. Pergi rumah janda-janda ada sabilillah. Pada dia semua sabilillah. Semua sabilillah. Ustaz-ustaz ni duk ngajar pondok ni sabilillah. Ustaz kerajaan pun sabilillah. Semua sabilillah. Penceramah pun sabilillah. Nanti Ustaz. Betul? Bukan saya cakap. Memang macam tu. Kalau isi borang pun tuan-tuan isi borang. Kalau tuan-tuan isi borang macam mana? Pakcik miskin. Saya ni pakcik miskin. Pakcik miskin. Taklah pakcik sabilillah. Dia pula tolong kita kerikan kita. Kita tahu lah kita siapa. Saya budak-budak pondok saya ada yang isi borang macam kan. Dia ngaji, dia isi ikut SOP dalam kitab sebut. Asnaf apa? Asnaf dia pakcik miskin. Tak, kamu asnaf sabilillah. Dia pula betul dengan kita sabilillah. Sabilillah ni lah. Orang pergi perang. Masa bila kami pergi perang? Pejabat rumah tak kamu sabilillah. Kamu tak kerti isi borang. Dia marahin lagi kita. Pasal isi borang tak betul. Lagi. Ada juga minta apa? Ghorimin hutang. Tak mau kan. Minta ghorimin hutang ada. Adalah kan budak-budak pondok ni kadang-kadang lepas pergi belajar ambil diploma sijil apa, adalah hutang dengan tempat dia ambil sijil tu. Bila dia ngaji pondok dia tak ada kerja apa lagi, hutang kena bayar. Silah borang apa? Betul kawan lokal benda memang dia berhutang. Tak ada duit nak bayar hutang. Hutang diharuskan. Hutang yang memang diharuskan. Dia hutang dulu pun nak belajar pula benda yang istilahnya ada fardu kifayah boleh pada situ kan. Hutang memang hutang untuk itu kerjaya dia apa seumpamanya. Dan dia ni pondok mengaji pun banyak benda hutang dengan mak ayah dia apa, adik-beradik dia untuk pergi mengaji. Betul dia isi borang. Isi borang atas sedang apa? Memang ada ruang tu kan. Atas sedang apa? Disebutlah ghorimin. Isi borang reject. Tak ada asnaf ghorimin. Kena bancuh lagi ada. Kedebak. Kalau yang orang universiti tu tak payah isi borang. Demo gedik-gedik pergi hantar. Ada pula satu pasien lah ni bukan orang universiti. Orang kafir. Duit pungut daripada orang Islam. Duit zakat. Patutnya bagi orang-orang du'afa daripada orang Islam lah kan. Senang orang kan. Panggil orang kafir di masjid-masjid buat media press media. Panggil buat masuk khabar, masuk semua ni dalam internet apa. Ni kami nak beri zakat pada orang kafir ni. Siapa? Dengan harapan orang kafir ni masuk Islam. Sampai orang kafir perli kita kata dia. Bagusnya kerajaan. Kerajaan ni, majlis agama Islam ni. Siapa? Kutip duit daripada orang kafir. Kutip duit daripada orang kafir silap lah. Kutip duit daripada orang Islam. Pergi tolong orang kafir. Orang Islam pun dia tak tolong. Orang Islam dia makinya. Tulang pak kerat kuat. Kerjalah banyak-banyak. Dia maki yang lagi. Yang orang kafir dia tolong. Harus. Ada pendapat kata boleh. Di viral dengan tu pula tu dia punya kata dia, ni kami dah buat. Kami nak semua negeri kalau boleh mencontohi kami. Tak buat kami bukan nak paksa lah. Kami nak tunjuk inilah pengurusan Islam yang terbaik. Kita tidak mengabaikan orang kafir. Tak mengabaikan orang kafir. Ya orang Islam dia abaikan. Belakang dia orang ni. Dia kata, laning berserabut. Tuan-tuan mengaji kitab, tuan-tuan akan ada kayu ukur. Saya berani sebut ni siapa? Saya ada kayu ukur. Dia kata, ustaz ni berani je lawan. Awak aku tak berani. Yang apa tu yang tak berani lawan aku? Saya kata tak berani siapa? Kalau saya salah, panggil lah kan. Beradab lah. Macam tu lah kan. Kenapa ustaz keluar pendapat macam ni? Yang orang salah-salah, saya kata yang ni salah, dia orang tak panggil pun. Kalau dia nak panggil saya, panggil lah.
panggil tu nak dia kalau dia nak soal bagi jawapan, takut dia pula tak larat dengar, saya soal dia balik pula, bukan dia soal dia. Itu macam nak kelahi je. Tak adalah nak tunjuk, nak kata macam mana, macam itulah nak sebut, itulah hal yang ada kat kita keliling. Baik, kemudian selesai bab Nusabil. Itu sabilillah, itu orang pergi perang. Ya. Tentu kalau askar dapat gaji kerajaan pun bukan sabilillah, tambah yang bukan askar ni lagi tak ada benda. Jadi cuma orang faham sabilillah ni umum. Lepas tu ada orang kata ni sabilillah. Kalau itu tak payah bubuh nama fakir miskin pun sabilillah. Semua sabilillah. Fakir miskin pun sabilillah juga kan. Sabilillah. Buat apa buat surat 8 buat penat je, buat satu je. Sabilillah. Hatta yang pergi mengaji pun sabilillah. Yang pergi mengaji pun sabilillah. Nak dapat tamang pada terbang pun sabilillah juga. Ada pula sabilillah pula. Kalau kita ikut je lah, Ustaz. Di atas kita sebenarnya berhak. Isi borang tu dia reject pasal salah isi borang. Tapi kita berhak. Isi ialah bubuh ialah sabilillah, dapatlah. Bubuh fakir miskin mampu tak dapat. Bubuh ialah. Pasal kita memang berhak nak terima. Cuma dia punya urusan macam tu, dia tak faham sedang macam mana. Kita faham ikut dalam kitab ulama kita sebut macam ni. Tapi memang kita berhak lah. Kalau kita memang berhak, isi je. Isi je ambil. Pasal memang berhak kita ambil. Kita memang layak ambil pun. Wa ibnu sabil. Baik, siapa pula ibnu sabil? Ni ikut asnaf ke-8 kali ikut yang ujung. Wa huwa kata dia musafirun mujtazun bi baladi zakati au munshi'u safarin mubahin minha walau linazhatin au kana kasuban bi khilafil musafiri li ma'siyatin ila intaba wal musafiru li ghairi maqsadin sahihin kal haim wa yuta kifayatuhu wa kifayatu man ma'ahu min mumawwanihi ay jami'iha yuta nafaqatun wa kiswatun dhahaban wa iyaban ilam yakun lahu bi tariqihi aw maqsadihi malun wa yusaddaqu fi da'wal safari wa kadha fi da'wal ghazwi bila yaminin wa yustaraddu minhu ma akhadahu illam yakhruj wa la yu'ta ahadun bi wasfaini na'am in akhadha faqirun bil gharmi fa'adahu gharimahu fa'utiya bil faqri li'annahu al'ana muhtajun. Baik, kita habis bab ni sikit insya-Allah. Kata dia, siapa Ibnu Sabil? Ibnu Sabil ni musafir. Musafir yang melintas tempat zakat. Maksudnya musafir lalu satu kawasan tu ada zakat. Dia dalam perjalanan daripada satu tempat nak ke satu destinasi. Itu masuk musafir ni. Dia ada sambung lagi lah. Dia musafir, lalu negeri ada zakat. Dan di negeri dia lalu ada zakat tu, dia terputus belanja. Tak boleh nak meneruskan perjalanan. Untuk dia ambil di situ, perbelanjaan meneruskan perjalanan dia adalah Ibnu Sabil. Apa istilahnya apa? Orang yang dalam perjalanan terputus belanja untuk meneruskan perjalanan. Itu Ibnu Sabil. Satu. Atau dia ni nak memulakan safar, saya baca terjemah saja lah, yang harus darinya. Dia nak mulakan daripada tempat dia ada tu, dia bukan dalam perjalanan. Daripada situ dia nak berjalan. Katalah dia dekat Kampar, nak apa? Nak ke Belah Hulu, nak pergi mengaji, ataupun nak ke Mesir, nak Syria, contohlah, nak pergi mengaji. Duit tak ada. Harus untuk dia terima zakat atas nama Ibnu Sabil, pasal dia munsyi'us safar. Orang yang nak mengadakan, nak apa? Nak membuat safar. Dia nak memulakan perjalanan daripada sini ke satu destinasi, dan musafir dia bukan musafir maksiat. Itu syarat dia. Sekalipun kata dia, walaupun untuk melancong, walau ni nazhah. Buat apa nak pergi tengok Syria? Macam mana negeri-negeri kat sana orang Islam kata budak kanak-kanak perlukan selimut makanan, betul ke? Saja nak pergi tengok sana. Nak tengok hal orang Islam sana. Nak balik buat laporan, nak kutip duit pula untuk buat pergi sana. Contoh. Yang tu bukan ada misi apa, untuk nazhah saja, contoh. Untuk melihat suasana yang ada di sana. Harus untuk dia tu diberi atas nama Ibnu Sabil. Sekalipun untuk keluar atas istilah yang melancong, nazhah, atau istilah melancong ni, tengok keadaan apa yang ada di tempat dia nak, destinasi dia nak pergi, ataupun adalah dia orang yang kuat usaha, walaupun dia boleh kerja, tapi yang ni dia duduk musafir, putus perjalanan, ataupun
Dia nak pergi, belanja tak cukup. Walaupun dia boleh kerja, tapi bila dia kerja, siap kerja, bila dia nak pergi? Sekarang dia sedang dia nak pergi sekarang. Macam mana? Dia termasuk dalam Ibnu Sabil yang layak untuk terima zakat. Baik, siap. Buat betul. Bersalahan musafir kerana maksiat. Tapi kalau dia nak musafir, maksiat tak boleh. Ini pun ada bab-bab saya dah syarah bab-bab maksiat ni. Musafir maksiat memang tak boleh. Bahkan musafir tu pun dah salah dah pasal maksiat. Apatah lagi nak bagi zakat, bantu pula untuk buat maksiat. Mana boleh? Melainkan jika dia taubat. Melainkan dia dalam perjalanan nak buat maksiat. Lepas tu terputus perjalanan. Lepas tu dia taubat. Boleh bagi dia untuk dia nak meneruskan perjalanan. Di atas taubat yang telah dibina tu bukan nak pergi buat maksiat, nak pergi mengaji. Sila. Boleh bagi dia zakat dia. Dia taubat. Begitu juga kata dia. Jadi orang musafir tak boleh, orang musafir maksiat tu tak boleh bagi dia zakat, dan juga orang musafir kerana tujuan yang tak betul, seperti haim. Dia kata wal musafiru li ghairi maqsad, bukan tujuan tak betul. Haim ni orang yang bermusafir tapi tiada hala tuju. Nak gimana? Ikut mata kaki. Ni bahasa orang tua dulu. Orang bermusafir ikut mata kaki. Nak gimana? Tak tahulah ke mana lagi. Tengoklah mana yang ditakdirkan untuk saya sampai. Nak gimana? Tak ada hala tuju. Nak gimana? Tak tahulah, musafir ikut mata kaki. Tu bahasa orang tua mata kaki. Ikutlah mana orang Ta'ala nak cenderung hati nak pergi musafir. Nak gimana ni? Nak pergi menuntut ilmu kat mana? Tak tahulah nak cenderung nak gimana ni. Ikut aja rasa hati nak pergi mana. Kut-kutlah bertemu. Yang ni nama dia haim, tak boleh bagi zakat. Pasal istilah dalam fiqh kita, orang haim maksiat. Pasal apa maksiat? Dia tak ada destinasi. Dia istilahnya bermusafir tanpa qasad. Dia tak ada destinasi. Musafir tak ada destinasi, dia maksiat. Musafir mesti ada destinasi. Untuk atas nama bukan maksiat. Sekurang-kurangnya atas nama harus. Hitam putih dia, black and white dia mesti ada situ. Situ kalau saya sebut ke sana, tengok. Itu kalau musafir dalam bab zakat. Tengok. Kita semua orang Islam, semua manusia hidup atas muka bumi ni, kita semua bermusafir ke akhirat. Itu jangan tak tahu. Itu kena ngaji khas bab akidah. Kita dalam perjalanan dengan Allah. Kalau kita dah duduk rail yang betul, atas landasan yang betul, cuma atas landasan tu pun nak buat apa? Sikitlah dengan bahasa itu. Pasal kita bila dah atas duduk landasan yang betul, maksudnya kita dah Islam, ngaji apa semua betul, betul nak buat apa lagi sekarang? Memang dah Islam dah, semayang dah, jaga dah, zakat, fitrah, apa tutup aurat, apa semua cantik dah. Nak buat apa sekarang? Nisbah duduk atas kereta api, duduk atas gerabak dah, rail ni takkan kona-kona dah. Cuma jaga jangan kita lalu nanti ada tempat yang rail tu bercabang-cabang, iblis nak tunggu tepi rail tu. Buat apa? Dia jadi pointsman. Pointsman dia yang dia pegang. Kalau kereta api dulu, dia jalan kereta api tu kan tarik tu. Tuan-tuan tak tahu, tahu lah. Bapak saya kerja tu. Sekarang tak ada rah tu, tekan butang je. Lampu tu kan. Apa saya nak sebut? Dulu kan kat sekian kereta api kan ada kabel wayar panjang tepi jalan kereta api kan. Tu kabel tu nak tarik tu. Nak tarik lampu isyarat tu. Nak tengok kona-kona tu. Tarik. Saya cukup minat tarik tu dulu. Tapi nak terberak tarik dia, ketat nak mampu. Apa saya nak sebut ni? Kita naik kereta api jangan sampai ada bersimpang siur kat situ. Jangan tukar, ada tuju. Dah duduk atas gerabak, nak buat apa? Yang tu kena mengaji, nak buat apa? Semayang lah. Untuk masa kosong nak buat apa? Kau kena faham apa kau punya matlamat. Kasar sikit lah macam tu kan. Nak buat apa? Takkan nak tidur, makan tidur, tambah duduk PKP buat apa? Pengen duha apa tidak? Tahajud pun tidak, baca Quran tidak, selawat tidak. Buat apa? Tidur, bangun, tidur. Ya. Pergi tandas bila air, main jemaah. Semayang pun doa tak ada, wirid tak ada, zikir apa pun tak ada. Betul? Melantak. Apa kerja? Apa pun dalam hidup tu. Kena 2 tahun PKP itu. Macam tu lah. Esok keluar tu macam tu. Muka tak kena tombol. Tak tahu selamat duduk atas kereta api landasan dah betul dah kan? Bukan ahli maksiat apa, bukan main judi, minum arak apa, duduk atas kereta api betul itu lah. Orang main makan macam duduk atas kapal terbang lah. Atas kereta api kot kena beli kan, macam ada kapal terbang lagi dia hantar nak apa, omelet nasi arak, terus apa bagi roti vegetarian. Betul.
Tak boleh yang beli kalau yang beli ya. Beli atas kapal terbang, beli di udara kan. Tak boleh apa, nasi lemak Pak Nasir. Oh, nasi lemak Pak Nasir. Pak Nasir. Nasi lemak Pak Nasir. Itu Air Asia lah tuan-tuan jumpa tu. Apa cerita? Cerita musafir. Yang tu kena ngaji khas satu. Kena ada guru mursyid bawa kita macam mana nak berjalan. Baik. Jadi kalau orang musafir ni apa kaedah? Wa yu'ta kifayatuhu wa kifayatu man mahu min mawadihi atau min mamunihi. Diberikan keperluan secukupnya dan secukupnya keperluan orang yang bersama dengan dia. Siapa anak isteri dia yang bersama dengan dia tu, untuk disampai ke destinasi, beri yang tu kadar yang dia beri. Yang tu yang fi sabilillah wa bani sabil. Ibnu Sabil pun dia dengan pemberian dia fi Ibnu Sabil. Apa maksud fi Ibnu Sabil? Kalau nak musafir tu dia perlu RM485, 35 sen. Banyak tu yang boleh beri. 5 sen tak boleh lebih. Itu peraturan beri dengan fi. Beri dengan fi ni dia macam tu. Mesti beri apa keperluan dia secukup. Keperluan yang bersamanya daripada tanggungannya. Iaitu semua keperluannya lah. Penjara makan minum. Itu juga kalau dia orang yang nak bersafir daripada situ, nanti pergi lepas tu nak balik, pergi balik musafir tu, perbelanjaan di sana beri. Ulama-ulama kita dulu memang kalau pergi belajar Mekah, pergi belajar mana luar negara, macam ni lah keadaan dia. Kalau kat Malaysia tak berapa banyak lah. Kalau saya duduk, sahabat saya yang duduk di Siam, belah-belah Petani sana masyhur lah. Dia orang akan buat satu majlis, panggil orang kampung, dia orang panggil minum teh. Buat apa? Bila minum teh tu pada kena faham dah, sedia satu majlis, bagi jamuan minum petang punya cucu apa lebih kurang itu, tapi kena setiap keluarga bawa duit. Istilah support pelajar ni, orang ni dia nak pergi belajar ke luar negara, bagi belanja berapa secukupnya. Bagi. Oh, Siam ada lagi, ada. Malaysia. Dia orang ni kena pergi minta pejabat agama. Tak itu. Tak payah tumal. Tu pun jenuh. Tambah nak pergi musafir macam mana? Pelik dia urusan macam ni. Sepatutnya pergi untuk tamang pergi dan balik kan. Kalau tak pun pergi je lah. Nanti balik mohon lain pula. Katalah itu. Tapi pejabat agama, tuan-tuan tahu macam mana prosedur dia? Tunjuk tiket. Dah pergi balik, tunjuk tiket. Ni tiket pergi, ni tiket balik. Boleh claim. Dah claim apa? Dah pergi musafir lah. Dia sepatutnya perbelanjaan tu untuk tak ada duit pergi musafir. Ini dah habis musafir, tunjuk duit claim. Lani pun kan ada ikon. Bukan ikon dia hantar gambar kan. Buat itu kan. Bagi emoji lah, apalah. Itu. Itu lah. Kalau ikut dah balik, dah tak ada lah Ibnu Sabil, bagi habuan lain lah pula. Balik-balik rupanya tak ada duit, pakai miskin lah, bukan Ibnu Sabil. Tapi dia punya prosedur macam tu. Syarat nak minta tambang kapal terbang, kena tunjuk tiket kapal terbang, baru boleh claim minta duit kapal terbang. Sepatutnya kalau katalah dia berhutang dulu, dia claim tu atas hutang. Saya berhutang masa nak pergi naik kapal terbang tu, saya hutang dengan ni Pak Melaka, nak Melaka ni saudara mara ke apa, dengan ketua kampung ke, saya berhutang. Lepas tu sekarang ni saya nak minta atas asnaf orang berhutang lah. Bukan asnaf Ibnu Sabil. Kan tak faham asnaf nama dia. Kan? Penjelasan macam ni pun tak diberi kat kita. Apa dia. Orang yang faham jadi muskil lah. Kenapa pejabat agama faham? Pelik lah. Kalau sikit saya sebut, orang kerja pejabat agama pun bukan orang yang mengaji agama. Dia dipanggil pun di atas persijilan dia. Kena SPM lah, apa diploma pengurusan apa. Panggil, dia bukan bidang agama. Satu, dia tak kerti agama. Jangan kata orang bawah ni, kadang pengarah pun bukan orang agama. Pasal sikit. Ya. Kadang-kadang orang daripada pejabat daerah duduk majlis agama Islam. Satu. Yang tu pegawai takbir, orang macam tu yang diberi duduk pejabat agama. Jadi dia mana tahu urusan agama macam mana, urusan cara agama macam mana. Satu, dia buat merapu lah. Dia tak tahu prosedur agama ni macam mana. Pula tu tak nak rujuk pada ahli-ahli yang majlis agama ke, yang tak duduk dalam majlis agama ke. Kepakaran dia tu diguna pakai untuk
dia letakkan sesuatu betul tempatnya, jadi adil, bukan zalim kan? Bukan zalim situ. Dah dia bukan ahli, dia kena berdamping lah siapa yang ahli dia. Memang prinsip pun kalau bukan ahli, tanyalah orang ahli dia kan? Baik. Dan dibenarkan seorang pada dakwaan bermusafir. Kalau dia kata dia musafir, kaedah kita benar kan? Maksudnya, dan diambil balik begitu juga orang yang dakwa berperang dan dibenarkan dia tanpa sumpah. Ni memang tak ada lah. Pergi pejabat agama, saya musafir, saya nak teruskan perjalanan tapi duit tak ada, mampu kena sumpah seronok. Baik pergi minta tepi jalan senang. Pergi pejabat agama memang tak ada prosedur tu. Memang tak ada. Memang tak ada. Pergi je. Pun ni pelik je minta belanja. Kalau ikut pejabat agama memang ada sepatutnya satu peruntukan hak tu. Kan? Istilahnya bantuan one off walaupun tak dikenali, dia dah musafir, pakai je lah, bagilah sekurang-kurangnya 100. Bagi. Dia kena ada beberapa peruntukan atas nama Ibnu Sabil ni. Istilah bantuan one off walaupun tak kenali, kita benarkan dia tanpa perlu sumpah tau. Dia tak payah nak saksi wallahi billahi tallahi saya ni ada musafir daripada ni nak pergi ke ni, saya telah terputus dua orang, dompet saya hilang, mencuri nak menipu tu satu hal. Tapi kalau ikut kaedahnya, kita tanggung orang Islam ni, asal orang Islam adalah orang sahih akidah dan dia ialah orang soleh. Setiap orang mukmin baik. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua mukmin ni kita tanggung zahir dia ialah orang soleh, orang baik. Tengok memang baik pun, macam mana? Benar kan? Dia kata dia musafir, terputus, dia habis, ambil bagi. Kedah kat kita pun macam tu kak. Sama juga, orang minta bantuan walaupun tengok badan sihat, muka pun, badan apa semua sihat. Saya terputus belanja, saya nak minta sedikit lah pertolongan bantuan. Macam mana? Ada kesian bagi. Tak ada pun RM5 bodoh lah. Apa masalah? Terus ada mengepek, ada tengok badan sihat, kerja lagi, bagus, tak payah. Nak bagi, tak nak bagi, sudah. Bagilah sikit. RM5 takkan jadi apa-apa ke dana. Saya terkesan dengan ada orang, kadang kita beli barang kan, kita beli barang tambah dia nak habis tu, kita beli 2 ketui kuih RM2 adalah kan, kuih tepung talam ke apa, dia punya kuih banyak lagi tak habis, kita beli RM2, hak dia sedekah tu RM10, kalau dia jual RM10. Saya kata saya beli RM2 je pakcik, tak apa, tak rugi sedekah. Oh, saya terkesan tengok tu lah, nak meleleh mata saya. Macam ni akidah dia. Dia dah meniaga lama kan, memang dia tak rasa rugi pun. Sedekah tak rasa rugi. Kita nak keluar sedekah ke gitu. Masya-Allah. Lembutnya hati dia orang. Memang ada orang lembut dengan hati. Kalah kita. Tapi bila masalah macam ni, pergi pejabat agama, saya musafir tak ada duit. Mampus kena maki seranah lah ni. Tak jaya tu dah try tak. Buat muka bodoh sikit, kusuk masai sikit. Nanti saya terputus belanja, duit dompet hilang. Berlakon pergi lah kan, ambil video daripada jauh pula, siap suara kan, rakam, motor viral kan esok. Ni balasan daripada orang pejabat agama. Marah dia jahatnya apa saya suruh tuan buat ni, janganlah buat saja je ayat itu, ayat itu. Baik, begitu juga. Dan diambil balik darinya apa yang diambil jika dia tak keluar. Kalau sepatutnya dia musafir, ambil duit, kita tengok seminggu duduk sini lagi, kata nak musafir, mak balik 100. Pasal kita bagi tak ada zakat, dia buka asnaf. Kalau itu bohong lah tu. Balik. Jadi siapa yang ni laporan lah siang ni. Lapor pejabat polis daerah ke apa kan, supaya tahu ya ada orang mengaku dia ni musafir, tolong minta hantar special branch tu perhati musafir ni, dia musafir tak musafir betul. Kalau tak ada, kalau bagi laporan kami nak minta balik duit zakat. Ni duit zakat kami diamanahkan untuk beri pada asnaf. Tengok rupa asnaf, tapi minta bagi report pada kami secepat mungkin. Okey, bagi ada special branch ikut. Apa masalah? Bagi tugas tu dengan polis. Tak ada lah. Macam asing je polis yang pejabat kamu. Dia tak ada kena-mengena je. Polis dengan kru pula ada kena-mengena. Kru pula pergi bela polis. Bagi duit, polis jaga kru.
Pasal apa? Tahan je tepi jalan, orang, oh yang ni ada kad, oh yang ni tak boleh, yang ni selalu bagi duit kat kita. Pula dengan penjahat ada hubungan, dengan orang taat tak ada hubungan. Kan masalah tu. Saya sebut ni polis yang cerita orang putih tu. Cerita apa, cerita orang putih lah kan. Ada cerita-cerita tu. Saya bukan cerita polis Malaysia. Wala yu'ta dua sifat ini. Kata dia tidak diberikan seorang dengan dua sifat. Kalau ada dua asnaf, tak boleh bagi dua asnaf sekali. Saya bagi miskin, saya berhutang, saya nak dua asnaf. Tak boleh. Tak boleh. Satu orang boleh dibagi satu. Baik. Nah, jika dia fakir mengambil dengan jalan hutang, lalu dia memberikannya kepada tuan hutangnya. Kalau dia hutang, dia ambil asnaf orang hutang. Untuk dia bayar hutang. Dan diberikan dia dengan sebab fakir kerana dia sekarang ni sekarang yang berhajat. Bila dia bayar hutang, habis duit dia. Tak ada dah. Sekarang ni jadi fakir miskin, boleh ambil sekali lagi. Tapi ambil dua sekali serentak tak boleh. Serentak tak boleh. Jadi ambil ni, bagi selesai hutang. Okey, sekarang saya fakir miskin. Saya nak fakir miskin. Atau berhutang ada kena bayar lagi. Hutang 10,000, baru bayar 5,000. Sekarang saya pasti berhutang lagi. Ambil lagi 5,000. Saya hutang lagi. Bagi habis 5 hutang dulu. Sekarang saya nak fakir miskin pula. Saya tak ada apa nak makan. Isteri saya, anak-anak saya ada apa nak makan. Saya memang fakir miskin. Ini asnaf yang berilmu ni. Ha? Asnaf berilmu. Semua orang kena berilmu. Pasal makan harta cara batil berdosa besar. Semua asnaf, bukan saja asnaf, pegawai pun kena berilmu. Ini yang sepatutnya, inilah ilmu yang sepatutnya semua orang kena tahu. Tukar silibus lain lah, kita punya sekolah. Sekolah kerajaan payah nak tukar. Sekolah agama kan. Itu yang pondok memang ngaji buat ni kan. Kalau saya ngajar budak pondok, saya cerita satu-satu. Itu yang dia orang isi borang sampai pejabat agama beli. Apa isi borang lah ke mana ni? Kita pening kat dia, dia pening kat kita. Pasal dia tak faham kita punya prosedur. Kita tak faham dia punya prosedur. Kita cakap berdasarkan dalam kitab. Dia berdasarkan arahan, dia jadi pegawai. Gitu kan? Nak tahu dia bila dia bagi penjelasan Tukun Padang, dia bagi penjelasan asnaf zakat Majlis Agama Islam misalnya, negeri mana pun dia pasal lah tu kan. Antum kita dengar, tuan pergi hadir dengar lah. Saya memang ada, kadang saya tak ada lagi, saya suruh budak-budak saya pergi tengok. Tak apa rakam ke apa, saya nak dengar orang cerita apa. Ya. Betul kamu nanya soalan, kamu siap dah soalan macam ni. Kalau kamu tak ada soalan, dengar saya soalan, tulis, pergi soal. Jangan tak soal, tampar lagi. Saya suruh kamu pergi suruh tanya. Kamu tak jawab, tak apa, tapi soal bagi dia jawab. Saya nak dengar dia orang jawapan apa. Okey. Saya memang passion macam tu. Anak buah saya dulu memang ada yang taat sangat macam tu, suka sangat buat kerja itu. Okey. Jadi utusan saya. Ya tak. Saya dengar. Pergi soal. Nampi orang pejabat agama apa dia ada. Saya tak tahu. Saya hanya ditugaskan untuk datang beri penjelasan setakat ni. Yang ni kena tanya majlis fatwa. Tanya majlis fatwa. Tanya majlis fatwa. Tanya majlis fatwa. Dia punya je kani. Atau apa? Dia cakap tu berdasarkan ini prosedur kerja dia. Yang ni istilah apa? Dia punya skop, ruang lingkup dia punya kerja. Apa orang panggil tu? Portfolio dia. Ni portfolio kami. Kami sebagai pegawai, pejabat awam kerajaan. Yang ni portfolio kami yang ni. Kami boleh cerita hak ni ya. Kerajaan tu kami cerita, kami tak boleh cerita lebih. Tanya pada ahli majlis fatwa. Memang dia akan jawab itu. Dia tak akan jawab yang dalam kitabnya. Pasal dia orang buat dengan kitab. Saya buat dah tu. Satu saya cerita gitu. Tambihun walau farraqal maliku zakata saqata sahmul amil. InsyaAllah kita nak sambung tu bab kalau orang bagi zakat dia sendiri beri asnaf memang 8. Nanti siapa yang gugur situ insyaAllah. Wallahu a'lam. Soal ada. Kalau sabi di dalam di syarat dia perang sabi lah. Ya. Syarat dia perang sabil. Kalau perang mujahadah jadi ahli sufi, perang nafsu tak boleh. Kalau tak ada perang tak adalah dia asnaf. Tak ada perang, tak ada asnaf. Alhamdulillah. Tak ada. Dia bukannya orang yang belum perang kan. Maksudnya orang sukarela itu saya letak nama saya. Ya. Azam ni saya. Perang. Tak ada perang lagi. Tak ada perang ni. Tak ada lah pasal tak perang ni. Perang perlukan askar, dia nak sukarela, pakai belanja dia. Tu istilah tahu. Bab orang pergi perang ni serupa macam mu'alaf. Tak ada mu'alaf. Janganlah create mu'alaf. Mu'alaf bukan kita create. Tak ada mu'alaf, tak ada lah asnaf. Begitu juga ada kita bicara dulu mukatab kan. Hamba mukatab ni siapa? Tak ada hamba mukatab. Jangan create asnaf mukatab. Dah tak ada mukatab, tak ada kan. Jadi yang tu asnaf yang akan asal ada 8 tapi akan jadi sikit lah bilangan dia.
Mukatab tak ada. Perang lah tak ada. Katalah kita bayar sendiri amil tak ada. Amil tak ada. Berhutang pun, yang berhutang yang disuruh syarat tak ada. Semua berhutang yang tak syar'i dah. Hutang satu dengan riba. Hutang dengan alung, angah, acik, pak su, pak tam, pak teh. Alung lah fokusnya tu. Yang ada pun fakir miskin. Tu pun pasal apa? Milih khoja. Gini. Mana nak gugur tu. Jadi siapa dia yang sebenarnya yang masih jadi asnaf lah ni? Itu yang ilmu tu masih jelas. Itu okey lalu. Jadi kalau tak ada tu, terus ada istilahnya kalau 8 buanglah. Jadi pembahagian dia bukan 8 dah lah, 7 lah. Kalau 6 lah. Kalau 5 lah. Kalau tak ada semua, duit ada, simpan duit tu. Ada asnaf bagi. Yang tu je asnafnya ada. Semua ada. Tak mahu tak seorang je. Kalau kata 10,000, 10,000 ketul ada ambil. Ni kau je asnaf. Sekarang tak ada oleh asnaf. Kau seorang je asnaf. Kau punya semua. Walaupun dia kaya dengan sebab itu. Memang ada bab cara itu. InsyaAllah. Malam lah. Sabilillah. Dia dah tak ada sekarang ni. Ya. Dia buat agama dia pecah macam tak ada. Betul lah. Tak salah ke? Salah lah tu. Soalan tak salah tu, jawab dah tu. Mu'alaf dia how long dia dalam mu'alaf? Mu'alaf ni selama dia belum ada apa, dia memang benarlah sah dah Islam dia, tapi istilahnya dia boleh berbalik-balik, tak kuat. Jadi how long tu selalunya just only a simple time lah kan. Tak adalah sampai 20 tahun mu'alaf. Ini sekarang masalah tu. Tak ada masalah. 20 tahun pun panggil mu'alaf lagi. Bahkan saya kata sebenarnya yang mu'alaf tu tak mu'alaf. Siapa? Kadang-kadang lagi kuat Islam dia daripada yang Islam daripada kecil ni. Rupanya dia tu lah mu'alaf. Nak main masjid pun macam mu'alaf. Yang mu'alaf pula jadi imam, jadi ustaz. Yang dari Islam daripada kecil itu macam mu'alaf, alif bata tak kenal, Arab jauh sama sekali. Nak jadi ustaz pun tak boleh. Yang mu'alaf ni pula jadi qari, hafiz Quran. Itu balik tu. Tapi buah mu'alaf dekat hafiz Quran tu. Yang Islam daripada kecil ni tak panggil mu'alaf. Yang ni Islam Islam sejati. Islam sejati apa? Islam baka dan keturunan. Kasarlah sikit bahasa tu kan. Jadi kata, kalau tanya how long, as long he is not kuat dengan Islam dia, itulah nama mu'alaf. Bila dia dapat bantuan sikit, kata dia, oh Islam ni memang bagus, rupanya inilah kebaikan jadi agama Islam. Okey, hilang mu'alaf dia. Habis lah. Tengah tu habis lah. Dia taklah timbul 10 tahun, 5 tahun macam bagi IC merah apa-apa macam tu. Bukan macam tu prosedur dia. Pegang kuat Islam, tengok memang bersungguh lah Islam, habis dah mu'alaf dia. Bahkan dengan sebab tu keluarga dia pulau, dia tak boleh kerja, kaum dia semua pulau dia, bagi atas nama dah kerja pun tak ada, makin miskin. Kalau perlu pula sampai berhutang, kan asnaf dia akan balik macam mana kita lah. Okey, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.